Kelantan FM penuhi cita rasa anda 12.30 minit tengah hari, dan hari ini seperti yang Ila wawarkan tadilah, kita ada rancangan kecek kira kita. Biasanya ada hari Isnin dan Rabu, dan hari ini memang kita ada tetamu. Kalau anda nak tengok tetamunya siapa, kena buka live Facebook Kelantan FM deh. Sekarang Ila dah pun live di page Kelantan FM. Baik, Ila nak kenalkan tetamu di konti Kelantan FM kita bersama dengan Tuan Haji Jasri bin Kasim yang merupakan pengarah bagi Jabatan Pembangunan Negeri Kelantan ni. Dulu jabatan lo ni pembangunan. Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan ICU JPM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat dia. Dan kiranya ni kali kedua dah. Kali ketiga kan. Ya, kali kedua. Kita bersiaran di ruang udara Kelantan FM. Baik, apa pun selamat datang. Dan topik untuk kita ataupun Tuan Haji bicarakan hari ini adalah berkenaan dengan program sejahtera komuniti madani, ataupun dengan singkatan namanya adalah Sejati Madani. Okey, Ila nak tanya yang pertamanya, bila kita tahu berkenaan dengan satu-satu jabatan ataupun agensi kerajaan dan pejabat pembangunan negeri Kelantan ni, dia tidak lagi dengan pembangunan dengan tugas-tugas pembangunan negeri. Okey, untuk program Sejati Madani ni, ICU JPM dilihat berperanan sebagai agensi pelaksana untuk urus, menyelaras dan mengagihkan dana kepada rakyat dalam konteks pembangunan sosioekonomi. Kalau boleh, Tuan Haji jelaskan secara ringkas mengenai program Sejati Madani dan bagaimana sebenarnya pejabat pembangunan ICU JPM berperanan. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Kelantan FM dan juga DJ Ila lah pada hari ini dapat dapat memberi ruang kepada pejabat pembangunan negeri Kelantan untuk bercerita sedikitlah tentang program Sejati Madani pada hari ini. Sebenarnya secara ringkaslah saya cerita sedikitlah tentang program ini. Dan program Sejahtera Komuniti Madani atau ringkasnya Sejati Madani merupakan inisiatif baru Kerajaan Madani yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan rang undang-undang Perbekalan 2024 dan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat pada 13 Oktober yang lalu lah. Yeah. Dan program ini merupakan pengisian kepada kerangka ekonomi madani yang berteraskan konsep Malaysia Madani. Dengan berfokuskan kepada kesejahteraan rakyat, terutamanya yang lebih fokus pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang yang melibatkan peningkatan kepada sosioekonomi lah, dan termasuklah dalam usaha untuk membasmi miskin tegar di negeri Kelantan sendiri. Walaupun demikian, program ini tak melibatkan pembangunan fizikal ataupun infrastruktur, sebab kita ada bajet yang lain lah untuk itu, dan dia lebih kepada pembangunan sosioekonomi atau aktiviti ekonomi saja. Dan program ini diletakkan di bawah seliaan ICU JPM dan dilaksanakan untuk merancakkan aktiviti ekonomi komuniti setempat. Maknanya dia melibatkan aktiviti peningkatan pendapatan di peringkat komuniti yang melibatkan 5 sektor tumpuan, iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality, serta aktiviti hijau dan kita semula. Ini 5 ni lah bidang tumpuan dia. Dan kerajaan sebenarnya dalam bajet yang telah diumumkan telah memperuntukkan sejumlah 1 bilion di bawah program Sejati Madani bagi menyediakan geran kepada komuniti ini, antara 50,000 hingga 100,000 kepada setiap komuniti yang layak untuk menjayakan program ini. Okey, itu adalah satu jumlah yang agak besar juga Tuan Haji deh. Dan seperti mana yang Tuan Haji bagi tahu, program Sejati Madani ni kepada komuniti yang layak, kepada individu yang sesuai untuk melaksanakan program ni. Kelompok manakah sasarannya? Okey,
kita pun banyak dapat soalan walaupun belum kita bersiaran hari ini. Dana ni menyasarkan penyertaan daripada komuniti. Kalau kita mungkin saya boleh perjelaskan lagi, tapi dia tak melibatkan NGO lah. NGO, dan kalau NGO pun berminat pun dia akan mungkin bersama dengan komuniti yang ditetapkan lah. Dia boleh bersama. Dan antara komuniti yang dimaksudkan ialah pertamanya Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK, ataupun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, MPKK. Ini salah satu. Tapi di Kelantan ni kita tak ada JPKK, tapi kita ada MPKK. Dan untuk Kelantan, kita juga komuniti yang dimaksudkan ialah Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Persekutuan, JPKKP. Ini pun antara komuniti yang boleh memohon. Kalau di Sabah dan Sarawak ada rumah panjang, kemudian komuniti orang asli pun juga boleh memohon, ataupun komuniti kampung yang mendapat pengesahan daripada pejabat daerah, pejabat residen ataupun Jabatan Wilayah Persekutuan ataupun agensi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Negeri atau bahagian perancangan ekonomi. Dan terakhir sekali adalah Persatuan Penduduk yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan status pendaftaran yang masih aktif lah. Ini antara komuniti yang kita maksudkan. Maknanya kumpulan komuniti yang Tuan Haji senaraikan tadi adalah layak untuk memohon geran yang Tuan Haji bagi tahu tadi. Namun mekanisme ataupun cara untuk pelaksanaannya macam mana pula? Okey, ini kali ini program ni agak istimewa sebab dia berorientasikan bottom up. Di mana komuniti sendiri dia sendiri yang tentukan mengenal pasti keperluan mereka dan menentukan program yang ingin dilaksanakan. Maknanya setiap komuniti tu dia diberi kebebasan untuk berbincang bagi menentukan sektor kumpulan pilihan mereka lah, sama ada buat pertanian ke ataupun kraftangan ke ataupun pelancongan sebagainya lah. Yang lima tumpuan utama tadi, dengan senakan satu ataupun lebih program sektor tumpuan yang sama, atau gabungan beberapa sektor tumpuan yang ditetapkan dengan syarat tidak melebihi nilai geran lah, yang ditawarkan iaitu antara 50 hingga 100 ribu. Antara jumlah tu sahajalah. Ya. Dia boleh buat satu bidang utama ataupun dua ataupun tiga. Mungkin ada lagi mekanisme lain yang mungkin permohonan ditolak ke ataupun diterima ke Tuan Haji? Dia seperti mana saya maklumkan awal tadi, dia tidak boleh melibatkan aktiviti pembangunan fizikal dan infrastruktur lah, macam pembinaan ke pengubahsuaian, baik pulih bangunan, jalan ataupun peparitan. Dia tak melibatkan aktiviti seperti itulah. Dan walau bagaimanapun bagi kerja-kerja macam penyediaan kelengkapan dan peralatan yang menyokong kepada program itu, kita boleh pertimbangkan. Dan juga kita nak pastikan permohonan-permohonan itu tidak melibatkan program yang menimbulkan isu sensitif yang berkaitan agama, kaum, ataupun dimiliki oleh individu. Maknanya dia bukannya program individu, dia mestilah diusahakan bersama dalam komuniti, dalam kumpulan yang besar lah. Baik, selain itu Tuan Haji, pelaksanaan program ni semestinya didokong oleh Kementerian Kewangan sendiri. Ya, kita ada Kementerian Kewangan ataupun agensi-agensi yang kita panggil agensi yang kita panggil rakan strategik lah dalam melaksanakan program ni. Antaranya adalah Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan, sebab dia ada melibatkan sektor pertanian dan juga makanan. Jadi mereka ni akan menjadi penasihat lah kepada komuniti juga, dan juga kepada jawatankuasa juga yang membuat pemilihan. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk bagi sektor jahitan, kraftangan. Kementerian Kesihatan Malaysia sektor herba dan kesihatan, dan komuniti boleh mendapatkan umat nasihat daripada mereka juga. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sektor pelancongan, bagi sektor pelancongan.
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bagi sektor aktiviti hijau atau kita semula. Ini antara agensi rakan strategik kita lah dalam membantu kita melaksanakan program ni. Antaranya adalah 5 kementerian yang seperti Tuan Haji kongsikan sebentar tadi. Okey, ramai nak tahu ni Tuan Haji berkenaan dengan cara nak mohonnya, nak mendapatkannya geran-geran tersebut dia. Dah faham syarat, dah faham ketetapannya, macam mana nak mohon, nak minta ni? Okey, kali ni permohonan kita paperless. Dia mudahlah sekarang ni, tak perlu buat kertas kerja dan sebagainya. Kita akan permohonan ini boleh dilaksanakan secara online. Sepenuhnya. Ini yang specialnya program ini. Maknanya permohonan boleh dibuat melalui sistem My Sejati Madani yang boleh dilayari melalui https sejatimadani.icu.gov.my. Sistem ni memang dibangunkan sendiri oleh ICU lah. Secara dalaman. Dan semua boleh memohon di situ. Dan keterangan semua ada, kita ada sediakan juga garis panduan permohonan serta syarat-syarat paturan yang boleh dirujuklah di portal kita, di portal Sejati Madani yang dibangunkan khusus untuk tujuan ni lah. Okey, yang nak dapatkan sekali lagi laman sesawangnya adalah di sejatimadani.icu.gov.my. Segala maklumat telah pun dibentangkan di situ. Kena study dululah sebelum nak mohon. Sebab semua permohonan tu mudah dia sahaja online mengisi ruang-ruang yang disediakan dalam sistem tersebut. Macam jawab soalan PSO tu aja deh. Okey, baik. Soalan exam. Baik, exam sekolah-sekolah ni exam untuk dapatkan geran. Okey, baik, kita nak rehat dulu Tuan Haji, kita nak dengarkan lagu. Terus setia bersama dengan kami Kelantan FM. Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Kelantan FM. Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.45 minit tengah hari, dan insyaAllah pukul 1 nanti kita nak terbang seketika ke pusat berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari lebih kurang 10 minit dan kembali bersama dengan saya Ila Hashim sehinggalah ke pukul 2 petang hari ini. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu di Konti Kelantan FM, masih setia di Konti untuk kongsikan berkenaan dengan topik hari ini, program Sejahtera Komuniti Madani atau dengan nama ringkasnya adalah Sejati Madani. Dan sebenarnya Tuan Haji telah pun terangkan ataupun jelaskan banyak dah sebenarnya berkenaan dengan cara nak mohon geran komuniti mana yang sesuai dan syarat-syarat yang telah pun dibentangkan di laman sesawang ICU. Dan boleh tengok dekat situ Tuan Haji, semua ada. Ya, ada. Semua ada. Dan macam mana nak mohon geran tersebut lah. Baik, soalan seterusnya Tuan Haji nak tahu, mungkin ramai antara pendengar Kelantan FM yang dengarkan juga kami menerusi RTM Klik di media sosial ternanti-nanti untuk memohon, dan bilakah tarikh permohonan ni akan dibuka? Okey, sebelum saya umumkan tarikhnya, bagi pemohon yang mungkin ada masalah capaian internet, permohonan boleh dibuat melalui Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan lah. Boleh datang ke pejabat kita lah. Dan kita juga mereka sebenarnya pun boleh hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Kalau di Malaysia ada lebih kurang 911 cawangan. Di Kelantan kita ada 72. Pusat dulu orang panggil PEDI. PEDI betul. Dulu dan kita boleh menggunakan infra internet di situ untuk membuat permohonan. Kalau tak juga boleh datanglah ke pejabat kita untuk buat permohonan. Dan permohonan ini kita mula buka pada 25 Mac 2024. Dan ada tarikh tutup tak Tuan Haji? Dia tak ada tarikh tutup. Dia dia kaedah first come first serve. Kalau misalnya peruntukan habis, kemungkinan kita tak dapat pertimbangkan lah. Tapi kalau sambutan yang menggalakkan dan mungkin outcome-nya yang bagus, kemungkinan kerajaan akan tambah lagi. InsyaAllah. Kita minta kerajaan tambah lagi lah. Itu peluang yang bagus sebenarnya, fokus untuk negeri Kelantan kita tu aja deh. Ya, betul. Baik, kalau 25 Mac tu dia punya jalan jam ataupun laluan online tu sangat sesak, kena sabar
Tuan Haji deh. Betul. Kena sabar. Baik, selain daripada portal Sejati Madani itu sendiri, apakah antara langkah ataupun plan ICU-JPM untuk pastikan golongan sasar terutamanya komuniti yang mungkin ada masalah seperti lah bagi tahu tadilah, ada masalah dengan akses internet, tak dapat nak pergi dekat pejabat-pejabat yang bersesuaian untuk dapatkan akses maklumat berkaitan program ni, lagu mana pula Tuan Haji? Maklumat kita akan gunakan ke semua saluran media bagi membuat hebahan kepada program ini dan menyediakan maklumat yang diperlukan oleh komuniti, sama ada melalui portal Sejati Madani itu sendiri yang kita dah bangunkan, dan juga kita ada juga libat urus dengan kementerian-kementerian komuniti, dan juga kita akan buat promosi publicity melalui TV, radio, dan juga papan-papan iklan lah di mungkin di beberapa jajahan di negeri Kelantan lah. Dan kita ada sediakan juga pamphlet dan juga poster-poster lah, banner dan banting lah, bagi supaya maklumat tentang program ini dapat dimaklumi, disebar luas dan dapat sampai kepada masyarakat lah. Okey, maknanya promosi yang akan dibuat promosi yang akan dibuat termasuk juga dengan Kelantan FM ni akan ada lah Tuan Haji deh. Kita akan bermula dengan Kelantan FM dan kita akan teruskan lagi mungkin sesi engagement dengan pihak media juga, supaya rakyat negeri Kelantan mendapat maklumat yang tepat dan jelas lah mengenai program ini. Dan sebenarnya kita nak buka supaya seberapa ramai komuniti di negeri Kelantan ini menyertai program ini. Sebab kalau negeri Kelantan ni dahulu yang memohon dan kita konsep first come first serve, mungkin lebih banyak peruntukan akan turun ke Kelantan lah. Ya, insya-Allah sambutan bagus. Makin tambah. Okey, Ila nak ke terakhir lah Tuan Haji deh. Mungkinlah yang dengar sekarang ni faham, yang ada yang tak faham ataupun sikit-sikit baru nak faham kan. Dan kalaulah mereka faham, insya-Allah mereka tak akan terjerumus dengan maklumat-maklumat daripada scammer kan, yang mengambil peluang di atas ruang-ruang yang terbaik yang diberikan oleh kerajaan. Macam mana tu Tuan Haji? Mungkin Tuan Haji boleh bagi pandangan lah. Maklumat yang berkaitan dengan program ini memang khusus daripada ICU-JPM lah. Maknanya kalau nak mendapatkan maklumat yang tepat, boleh layari portal program Sejati Madani ini. Di samping itu juga kita sebenarnya akan bekerjasama rapat dengan komuniti lah. Kita akan mungkin ada sesi-sesi penjelasan di peringkat akar umbi yang melibatkan ketua komuniti, termasuk mungkin sebab kita sini ahli parlimen ke DUN ke, kita akan bantulah untuk menyalurkan maklumat itu supaya mereka dapat maklumat yang tepat lah. Okay. Maknanya kena dengar saluran yang betul. Kena tahu ataupun dapatkan maklumat berkenaan dengan program Sejati Madani ni daripada mereka yang bersesuaian lah. Ni dengar orang sebelah memel lah lain tu aja dia. Okey, baik. Tu orang kata cakap siang pandang-pandang. Baik, terima kasih untuk tetamu kita hari ini bersama dengan Tuan Haji Jasri bin Kasim yang merupakan pengarah pembangunan negeri Kelantan ICU-JPM. InsyaAllah ada ruang, ada rezeki kita akan jumpa pula Tuan Haji. InsyaAllah. Kan setakat ini saja Tuan Haji. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, baik, sama-sama.